Saiz. Penjagaan fizikalnya biasanya ada dua, sama ada besar atau kecil. Manakala kalau beban, penjagaan fizikalnya ialah berat atau ringan. Dan akhir sekali, seperti ketinggian ni, penjagaan fizikalnya ialah tinggi ataupun rendah. Okey. Baik. Seterusnya, fasa ketiga. Kita lihat pula kaedah penyelesaian bagi masalah inventif tadi. Okey, pilihan jenis kaedah pemisahan ruang atau masa dilakukan jika soalannya ialah adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Jika jawapannya ya, maka kita pilih kaedah pemisahan ruang. Jika jawapannya tidak, pilihan kaedah ialah pemisahan masa. Okey, apa lagi yang dimaksudkan dengan ni? Kita lihat lagi. Setakat anak murid cikgu ada soalan ke? Tak ada cikgu. Okey, baiklah. Kita lihat seterusnya contoh objek. Okay. Contoh objek seperti kerusi. Percanggahan fizikal dia, kerusi ni kadang-kala tinggi dan kadang-kala rendah. Kenapa cikgu boleh kata tinggi atau rendah? Siapa boleh tahu? Bila masa dia kata tinggi, bila masa dia katakan rendah? Ini adalah apabila contohnya contoh situasi murid yang tinggi bila duduk di kerusi, kerusi itu mestilah perlu ditinggikan. Kerusi tersebut mestilah yang tinggi, yang sama macam dia. Tetapi murid yang rendah pula, dia memerlukan kerusi yang agak rendah. Okay, jadi itu yang dimaksudkan dengan kerusi mesti tinggi, kerusi mesti rendah. Bila masa diperlukan, ikut keadaan orang yang akan duduk tu. Okay. Jadi soalan penentuan kaedah pemisahan ruang atau masa ialah soalan dia, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jawapannya adalah ya. Sebab kerusi tu, awak pernah jumpa tak pada satu masa dalam kelas awak lah contohnya. Muridnya memang ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana, tetapi kerusinya adakah dia lain-lain saiz? Tak ada. Sama satu saiz kan? Ya. Di kelas, dalam kelas masa sekolah rendah, kerusi awak dibuat daripada apa? Kayu ke plastik? Plastik. Kayu dan plastik pun ada. Kayu ada, plastik pun ada. Samalah di sekolah kami, di sekolah kita ni, asyik kita masih muda sekarang pun ada yang kursi kayu, ada yang kursi plastik, bergantung Baik, jadi sekarang ni kalau kursi dalam kelas tu, walaupun kursinya kursi plastik, semua sama saiz. Betul tak? Betul. Betul Okay, cikgu. kalau kursi kayu pun sama, semua sama saiz. Tak ada yang tinggi, tak ada yang rendah. Yang tinggi ni tak orang tinggi, yang rendah tak orang, tak ada. Semua adalah sama. Jadi soalan tadi, berbalik pada soalan tadi, adakah kursi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jawapannya adalah ya. Jadi kalau ya, jenis kaedah pemisahan ruang atau masa yang digunakan ialah kita pilih ruang. Okey, ruang. Maksudnya ruang ni adalah mesti mesti digunakan pada satu masa. Baik, seterusnya kita pergi kepada kemah. Kemah ada yang besar, ada yang kecil. Setuju tak? Setuju. Betul cikgu. Betul Setuju cikgu. Betul. Okey, sekarang ni contoh situasinya. Semasa digunakan, kemah perlu besar. Tetapi semasa hendak disimpan, kemah tu perlu kecil. Okey. Soalan penentuan kaedah pemisahan ruangnya ialah adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Tidak cikgu. Tidak kan? Dia sebab ada kalau digunakan baru dia besar, kalau nak disimpan dia kecil, mesti dia kecil. Jadi tidak. Kemah tidak perlu besar dan kecil pada masa yang sama. Jadi bila tidak,
Kaedah pemisahan ruang atau masa yang kita akan gunakan ialah jenis masa. Okey, itu perbezaan dia yang nyata. Setakat ni boleh faham tak? Boleh. Boleh faham ni? Okey. Apa-apa saja masalah kita kena tanya je, kita kena buat soalan. Okey, adakah awak perlu pakai slipper tu? Okey. Adakah mesti gunakan soalan adakah? Kita tanya daripada situ nanti baru kita boleh tetapkan jenis kaedah pemisahan ruang atau masa. Baiklah. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Cikgu Rizwan? Puan Sarina. Okey ke? Okey, saya nak terangkan sikit lagi lah takut okey, murid-murid boleh. confuse. Okey ke bunyi? Macam bergema je. Betul. Dia bergema lah cikgu. Hello? Boleh dengar? Okey, sekarang clear. Better. Okey, mungkin murid tak berapa faham lah. Okey, yang diberi sekarang ni adalah objek yang sama. Kalau kerusi tu, kerusi yang sama. Tapi masalah dia ada murid yang tinggi dan juga ada murid yang rendah. Jadi apabila murid yang rendah duduk di kerusi yang sama, dia akan rasa kerusi itu tinggilah. Dan untuk murid yang tinggi duduk di kerusi yang sama, dia akan rasa kerusi itu rendah. Boleh faham? Jadi percanggahan tu berlaku pada masa yang sama lah, kerusi yang sama. Jadi untuk masalah begitu kita gunakan kaedah pemisah ruang. Anak-anak murid dengar tak Cikgu Rizwan bagi tahu tu? Dengar cikgu. Okey, alright. Dengar. Bagus. Dia objek yang sama lah, kerusi yang sama. Jadi cuma yang menggunakan tu adalah orang yang berbeza lah. Untuk kemah yang sama juga. Apabila kita nak gunakan kemah tu mestilah dalam keadaan yang besar. Supaya boleh melindungi kita lah daripada panas, hujan. Tapi apabila nak simpan, kita nak kemah yang sama tu dalam keadaan yang kecil. Supaya mudah untuk disimpan dan ruangan untuk disimpan tu pun tak perlu besar. Jadi untuk masalah macam ni kita akan gunakan kaedah pemisah masa. Boleh? Anak faham ke? Faham. Okey, bagus. Okey, ada tak pelajar yang tak tahu apa tu kemah? Ada ke pelajar yang tak tahu apa itu kemah? Tak ada. Ada berapa orang pelajar Cikgu Rizwan sekarang? $47. Masih lagi 47 Sebab kemah ni adalah ni macam satu kanopi. Cikgu terpaksa sebut kanopi lah. Awak mesti boleh bayangkan kanopi macam ni. Kanopi ni biasanya dia dia besar kanopi ni biasanya besar. Jadi dia berwarna-warni biasanya kanopi. Kalau kemah ni biasa dia warna dia standard. Kadang putih saja, kadang kelabu saja. Jadi fungsi dia adalah untuk melindungi sesiapa di bawahnya daripada hujan, daripada panas. Itu namanya kemah. Contoh kemah yang awak biasa nampak di mana? Kedai. Di kedai. Kedai jual apa tu? Barang-barang. Kedai jual barang-barang. Kemah tu diletak di dalam bangunan ke, dalam kedai dia ke, di luar kedai dia? Dalam kedai. Kemah tu diletak dalam kedai? Oh, maksudnya dijual kemah ya? Oh, ini maksud cikgu kemah yang telah dipasang. Kalau dipasang mestilah kita kena letak di luar kedai. Di luar bangunan lah. Supaya tu yang kalau letak di luar bangunan tu, sesiapa saja boleh duduk ataupun berdiri di bawahnya lah sebab dia terlindung daripada hujan dan panas. Cikgu harap anak-anak murid cikgu yang bukan berbangsa Melayu terutamanya India dan Cina,
Okey, faham ni tentang kemah. Hari ni tak ada wakil ke pelajar berbangsa India? Cuba uh, uh, ni cuba berinteraksi dengan cikgu. Ada tak pelajar India? Siapa tu? Lakshana. Lakshana. Alhamdulillah, lega saya dengar. Ada juga wakil pelajar India. Okey Lakshana, do you understand what is kemah? Canopy? Yes. Okey, pernah Okey, nampak? bagi yang pernah pergi pasar malam, ada pernah pergi pasar malam? Pernah. Ya, kalau pergi pasar malam kamu tengok yang peniaga-peniaga semua gunakan kemah kan. Kemah tu lah. Jadi masa dia nak gunakan kemah tu dia buka. Tapi bila dia nak balik, dia akan kemas kemah tu dia akan sediakan simpan kereta ataupun van atau lori lah. Betul. Okey. Itu dia dua contoh objek yang mempunyai pencanggahan fizikal yang berkenaan tentang tinggi, rendah, besar, kecil dan ada lagi lah contoh-contoh yang lain Okey, baik. Satu lagi contoh yang terakhir sebelum cikgu berhentikan kelas kita kerana cikgu tak nak pergi jauh sangat nanti awak tak faham. Okey, baik. Situasi satu. Ini cikgu bagi contoh pencanggahan fizikal dari segi masa Pada hari biasa kita hanya memerlukan meja makan 4 kerusi sahaja. Okey. Tetapi semasa hujung minggu kita memerlukan meja makan 10 kerusi kerana ahli keluarga berkumpul. Okey. Dan situasi ketiga, apabila ahli keluarga semua sudah balik, kita memerlukan meja makan 4 kerusi semula. Keputusannya, kita akan menggunakan meja yang boleh diubah suar mengikut percanggahan fizikal pemisahan masa. Ini bagi kes keluarga yang ramai lah. Okey, keluarga yang ramai dan mungkin tempat dia pun kecil, kawasan dalam rumahnya adalah kecil, maka dia boleh dapat solusi. Jika sekiranya dia boleh buat solusi macam ni memang bagus. Okey, jika kecil, jika bilangan ahli sedikit, meja digunakan yang kecil. Dan meja yang sama tu juga pada waktu yang lain boleh dipanjangkan. Dan meja yang sama tu juga pada masa yang lain boleh dikecilkan semula bilangannya dengan buat keadaan macam itulah. Disimpan kursi di bawah tu, mejanya pun dikecilkan dan sebagainya. Ini maksudnya ketiga-tiga ni situasi berbeza tapi meja yang sama sepatutnya meja yang sama. Bukannya meja yang berlainan. Dia dah buat adjustment lah sehingga meja tu menjadi kecil, mudah, ringkas seperti ini jika tidak digunakan lagi oleh ramai ahli. Okey, baik, itulah dia berkenaan tentang pencanggahan fizikal jenis masa. Alright. Okey, dan cikgu dah masuk, Cikgu Rizwan. Ya, saya. Okey, saya rasa kita berhenti dulu kat sinilah sebelum kita masuk yang jenis-jenis pencanggahan fizikal tu Boleh. Nanti supaya murid mudah faham lah. Nanti kalau banyak sangat kita risau mereka tak faham pun. No point lah kalau tak faham Baiklah. Terusnya ini fasa yang keempat. Okey. Fasa yang keempat ni adalah fasa terakhir iaitu model penyelesaian spesifik. Okey. Bagaimanakah kita nak cari model yang khusus yang boleh selesaikan masalah tadi. Okey. Setiap kaedah pemisahan dibekalkan dengan pilihan-pilihan prinsip inventif. Okey, dan terdapat 7 prinsip inventif sebenarnya Cuma hari ni cikgu tak nak masuk bahagian ni sebab 7 prinsip ni memang sangat banyak. Okey, untuk pemisahan ruang ada 7, pemisahan masa pun ada 7. Jadi cikgu tak nak masuk dululah pada hari ni. Cuma ini adalah 4 fasa penyelesaian masalah yang inventif tadi. Alright, baiklah. Setelah mengenal pasti jenis kaedah pemisahan, 1 atau 2 prinsip inventif boleh digabungkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak terus masuk saja. Kita dah habis ke penghujung topik kita pada hari ini. Okey, kita masuk kepada uji minda lah iaitu latih to be. Okey, baik. Cuba jawab Soalan yang pertama. Apakah yang anda fahami tentang trees tadi?
Ada yang nak cuba? Apa yang anda fahami tentang TRIS tadi? Yang ada buku teks pun boleh rujuk buku teks ataupun kalau yang masih ingat tadi apa yang kita belajar tentang TRIS tadi, ataupun apa-apa saja yang dalam TRIS tu awak nak sebut. Apa yang dah faham lah maksudnya. Cuba anak murid cikgu sekurang-kurangnya ada seorang wakil. Hello? Ada lagi ke anak-anak cikgu tu? Okey. Baik. Kalau yang ada buku teks, okey, anda boleh lihat dalam buku muka surat 6 okey. Di situ ada dinyatakan tentang tak disebut tentang TRIS secara langsung, tapi di situ ada penyelesaian masalah inventif. Okey. Baik. Ada yang nak cuba? Apa yang anda faham di situ? Lakshana, are you still there? Boleh rujuk buku teks muka surat 5 Puan Sarina. Mungkin orang tak perasan. Ya. Itu bukan inventif. Ini kalau TRIS yang inventif kan? Muka surat 6. Okey. Okey, bagi maksud saya faham kenapa Cikgu Rizwan sebut muka surat 5. Info ekstra. Di bawah info ekstra kan Cikgu Rizwan? Ya. Dia ada terangkan apa yang dimaksudkan dengan betul. TRIS. Ya, betul. Ada siapa nak cuba? Siapa yang dah ada buku teks di rumah tu? Okeylah. Tak apa. Macam ni lah. Cikgu tak naklah cikgu tanya, kemudian cikgu jawab. Anda boleh rujuk ni muka surat 5. Okey? Dia berkaitan dengan yang kita belajar 4 fasa tadi tu. Okey? Cikgu nak lepas ni tolong rujuk baliklah ya tentang TRIS ni. Okey, soalan yang kedua. Sebutkan fasa analisis fungsi yang telah dipelajari. Cikgu dah sebut dah tersebut dah. Dalam TRIS tu ada 4 fasa. Jadi sebutkan fasa analisis fungsi yang telah dipelajari. Analisis fungsi ni fasa yang keberapa? Siapa tahu analisis fungsi fasa yang keberapa? Hello? Cikgu Rizwan macam tak ada orang lah. Itulah. Nanti cikgu jawab, cikgu tanya. Okey, analisis fungsi ni adalah fasa yang pertama. Okey, dia ada 4 fasa kan. Jadi analisis fungsi ni adalah fasa yang pertama. Okey. Jadi TRIS tu tentang apa? TRIS tu tentang penyelesaian masalah untuk masalah inventif. Dah itu pun kalau awak jawab macam tu pun dah cukup. Maksudnya maksud cikgu awak dah faham. Okey. Baik, seterusnya. Jadi kalau cikgu tanya soalan yang pertama, fasa pertama analisis fungsi, sepatutnya awak kena ingat 3 lagi fasa lah. 3 lagi fasa dia TRIS ada 4 fasa. Fasa pertama analisis fungsi. Yang ada 3 lagi fasa yang lain, awak cuba tengok balik dalam nota nanti dan tolong ingatlah. TRIS ni memang sangat popular. Okey? Baik, sebab memang seluruh dunia dah gunakan TRIS ni. Alright. Baik, seterusnya yang ketiga. Ada berapa jenis percanggahan fizikal yang terdapat dalam model masalah dan nyatakannya? Ini senang kan? Baru je kita bincang tadi. Siapa nak cuba? Minta tolong anak-anak cikgu? Beritahu je, salah pun tak apa. Ya? 2. 2. Bagus 2. Siapa ni? Hazrisha. Hairul Shah? Hazrisha. Oh, Hazrisha. Bagus Hazrisha. Okey, kalau 2 boleh tak bagi tahu kedua-duanya? Apakah dia? Ruang dan masa.
kaedah pemisahan ruang dan kaedah pemisahan masa. Tahniah Azrisha, betul-betul. Alhamdulillah. Ada juga wakil yang menjawab soalan cikgu. Jadi cikgu syukurlah bila cikgu buat kelas macam ni ada yang respon. Cikgu tanya ada yang respon. Walaupun salah cikgu tak kisah sebenarnya, kita belajar. Bila salah, cikgu betulkan, awak lagi cepat awak akan ingat. Itu sebenarnya konsep belajar. Bukannya mesti betul-betul sentiasa tidak. Okay, so don't worry, buat salah pun tak mengapa. Alright, kita belajar pada kesilapan. Lain kali kita takkan buat lagi lah. Alright. Okay, sebelum cikgu akhiri kelas ni, ada apa soalan lain? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, cikgu nak tanyalah. Cikgu nak tanya, ada setengah tu buku teks pun ada pada awak kan? Okay, baik. Cikgu nak pergi kepada cawan. Pernah tahu apa itu cawan? Tahu. Okey. Kenapa cawan tu, bila sebut cawan, cawan kita biasanya macam mana? Ada tangkai tak? Ada. Ada. Ada tangkai. Okey, jadi kalau ada tangkai, apakah fungsi tangkai tu? Untuk memegang. Kita memegang. Untuk memegang apa? Kita memegang cawan. Untuk memegang cawan. Kenapa? Kalau tapi pegang cawan kan boleh pegang macam tu saja kan? Tak perlu pakai tangkai-tangkai. Kenapa agaknya? Cuba spesifikkan. Kenapa pula ada tangkai? Bila air dalam cawan panas senang untuk dipegang. Ya. Susah untuk dipegang. Betul. Bila dalam cawan tu ada air, okey, jadi ada air panas, jadi mudahlah kalau nak pegang cawan tu sebab ada tangkai. Kalau air sejuk memang tak kisahlah kan. Tapi kadang-kadang selalunya kan cawan kan kejap air tu panas, dalam hati dia jadi sejuk kan pada masa yang sama. Okey, pada masa sama dia boleh panas, dia boleh sejuk. Jadi soalan cikgu, apakah pencanggahan fizikal yang sesuai di situ? Pemisahan masa ataupun pemisahan ruang? Ruang. Pemisahan masa atau ruang? Masa. Ruang. Jadi cawan tu tadi ada masalah tak untuk dipisah? Cawan masa cikgu, cawan tu ada pemegang tangkai kan? Jadi pemegang tangkai ni sebenarnya ada masalah tak? Tak. Ya kan? Memang okey kan? Jadi kalau okey, kalau tiada masalah, dia sebenarnya pemisahan Ruang. Masa. ruang. Betul, dia pemisahan ruang. Okey? Sebab lagi ada tangkai tu pun lagi okey, lagi cantik. Kita nampak dia lagi menarik kan? Okey. Itu dia soalan yang terakhir daripada cikgu lah. Sebab awak tak ada soalan kan? Okey. Baik, tanya kepada semua yang telah ada hadir ke kelas cikgu pada hari ini. Dan tanya kepada semua yang cuba menjawab soalan-soalan uji minda tadi. Okey.